So cikgu ulang balik sikit lah. Cikgu ulang balik sikit. So kita masukkan, kat hari ni kita tentang asal hutang. Jadi bila hutang ada dua perkara yang kita belajar. Main dia adalah kita macam mana kita nak kira jumlah bayaran balik pinjaman. Dalam pinjaman ni ada dua faedah dikenakan. Faedah sama rata dengan faedah atas baki. Faedah sama rata ni setiap bulan sama je. Macam kamu bayar motor, pinjaman motor, kalau kamu beli motor, beli kereta, sama je setiap bulan. Macam ayah kan bayar rumah, sama saja. Faedah atas baki pula bergantung pada baki pinjaman kita pada bulan sebelumnya. Jadi cikgu bincang dengan cikgu Azira apa contoh faedah atas baki ni, tapi kami tak jumpa. Biasanya mungkin pinjaman peribadi. Sebab faedah sama rata ni cikgu bagi tahulah. Beli motor, beli kereta, beli rumah, itu standard kita selalu dengar. Setiap bulan akan sama je. Faedah atas baki ni berbeza sikit. Okay, mungkin faedah atas baki ni bergantung kepada macam bil air, bil elektrik, tak kot. Bil air, bil elektrik tu dia penggunaan kita kan. Makin banyak kita guna, makin banyaklah bil. Makin kurang kita guna air, makin kuranglah bil air. Macam tu lah bil elektrik pun. So rasanya atas baki ni kebiasaannya berlaku pada pinjaman peribadi. Okay, so clear sampai situ lah. Okey, kita dah habis dah. Masuk pada HP kedua. Sekejap je. Kelas ini sekejap je. Menyelesaikan masalah yang melibatkan pinjaman pada latihan dengan betul. Okey, kita tengok kat sini. Encik Vincent mula berkhidmat sebagai seorang guru kerajaan. Ini contohlah kalau cikgu, alhamdulillah dapat posting, cikgu jadi cikgu. Okey, jadi cikgu betul-betul lah sekarang kan, cikgu praktikal. Gaji pendapatan bulanan cikgu pada bulan pertama, kedua, awal-awal ni adalah 2,800. Banyak dah tu. Okey, lepas tu cikgu pun buat keputusan untuk beli kereta. Okey, untuk ulang alik lah, pergi sekolah, balik sekolah, pergi sekolah, balik sekolah. Okey, jadi cikgu pun call dua bank. Bank Maybank dengan bank CIMB untuk buat pinjaman. Pinjaman cikgu buat pinjaman sebanyak RM40,000. RM40,000 kereta apa? Biasa kereta Azia pun RM20,000 je. Mungkin Myvi kot. Myvi RM50,000. Something like that lah. Cikgu letak Myvi. Cikgu nak ambil Myvi. Okey, jadi Myvi tu harga dia range dia dalam RM40,000. Selain itu, setiap bulan juga cikgu nak kena bayar bil air, bil elektrik, nak bagi duit kat mak lagi, nak bayarkan duit ayah lagi, adalah sebanyak RM1,500 untuk menampung pembelanjaan lain. Jadi ini pinjaman dia. Tengok, cikgu ada pilihan dua, bank A dengan bank B. Contoh, Maybank dengan CIMB. Dua-dua cikgu nak pinjam adalah RM40,000. RM40,000. Tengok, tempoh bayaran ada 9 tahun dengan 6 tahun. Kadar faedah kita untuk bank A 4.5. Kadar faedah untuk bank B 5%. Jadi penjamin ataupun grantor orang panggil kan. Grantor untuk pinjaman ni untuk bank A, Maybank tak perlu. Tapi untuk bank B perlu. Macam mana tu? Jadi sekarang ni kamu fikir nak ambil yang mana ni? Contoh kalau kamu one day kan nak buat pinjaman. Kat sini 9 tahun, kat sini 5 tahun, 6 tahun. Yang mana nak pinjam ni? Nak pakai yang mana? Nah, kita akan pakai macam mana kita nak buat pengiraan. Sama juga, cikgu tak nak tunjuk lama. Cikgu akan terus pergi pada buku teks. Kamu boleh buka buku teks pada muka surat berapa ni? Muka surat 81. Tengok kat sini. Okey, Danish ada ke? Danish ada ke Danish? Danish ada. Danish ada buku teks tak? Sebab cikgu dengar kelas 3K ramai tak ada buku teks. Ada. Ada, okey. Mio ada? Mio pula. Happy birthday Danish. Oh Danish birthday ke? Okey, tak apa, nanti nak nyanyi lagu pun. Okey, so kamu tengok sini macam mana nak buat pengiraan. Ini dia buat step-step lah. Kita kena fahami masalah, kita nak rancang strategi. Tapi at the end ni, ini je pengiraan dia. Ini je yang kita dapat markah. Kita nak laksanakan strategi. Okey, tengok dia terbagi kepada dua. Kita nak kira bank A ke bank B. Nah, sekarang kita akan pakai formula A sama dengan P tambah PRT. Ni pun pakai formula A sama dengan P tambah PRT. Jangan salah faham, dekat atas ni yang cikgu tunjuk kat atas ni pun boleh pakai juga. Formula A sama dengan A tambah PRT. PRT. Tapi A sama dengan P tambah PRT. Tapi cikgu tak tunjuk lah, kamu boleh explore sendiri. So, kamu tengok kat sini, kita pecah pada dua. Letak dulu formula. Macam biasa, nak jawab soalan melibatkan formula, jangan lupa tulis formula. Sebab kita ni selalu lupa. Okey, kadang-kadang tertukar kan. Silap-silap kita tulis kat sini, I sama dengan PRT. Salah dah kat situ. Kena ingat balik. Jadi tak nak terlupa, tak nak tersalah faham, letak siap-siap. A sama dengan PRT. Masukkanlah prinsipal kita berapa mula-mula? 40,000. Letak 40,000. Okey. Tambah lagi, tengok formula lagi, masih lagi P, prinsipal letaklah 40,000.
Prinsipal ni apa? Jangan lupa prinsipal ni pada awal-awal sekali dia berapa? Buang pinjaman dia. So 40,000 darab dengan rate dia. Rate dia dekat sini adalah 4.5%. Masukkan 4.5% darab dengan T 9 tahun. Untuk bank A kan, Maybank 9 tahun. Lepas tu kira tap tekan kalkulator, dapatlah 56,200. Okay, jadi secara totalnya cikgu punya hutang akan jadi 56,200 dengan bank A. Jadi bahagi pula dengan 108 bulan. Macam mana dapat 108 bulan ni? Macam biasalah ni kan 9 tahun. Kita bagilah jadi ikut bulanan sebab kita nak kira ikut bulan. Boleh je 156,200 bagi dengan 9. Jadi itu adalah ansuran tahunan. Tapi kita kan setiap bulan kita bayar. Janganlah bagi 9. Bahagilah ikut 9 ni darablah 12. Jadilah 108 bulan kamu akan bayar. Cikgu akan bayarlah ataupun Cikgu Vincent ni. Jadi setiap bulan Cikgu Vincent ni akan bayar RM520.37. Okey, tengok pula kalau pakai bank B. Masih juga pakai formula yang sama, P tambah PRT, 40,000 tambah 40,000 P kan. R ni masuk rate dia, rate yang bank kedua ni beza sikit, 5%. Masukkan 5/100. Rab T adalah 6. Okay, ingat T ni adalah dalam bentuk tahun tau. Okay, let's say kalau dia bagi tahu selama 13 bulan. Okay, kalau dalam kenyataan ni dia bagi tahu dia tricky sikit kan. Ni dia tak bagi tahu 9 tahun. Dia bagi tahu 72 bulan. Jadi untuk kamu masukkan dalam formula dekat PRT ni, kamu kena letak dalam tahun. Maknanya dekat sini kamu kena tulis 72 per dengan 12. Macam tu. Jangan tersilap. Jangan terus tulis 72. Sebab dalam ni untuk formula ni kena letak dalam tahun. Okey, clear sampai situ ya. Jangan tertukarlah. Okey, jadi jumlah bayaran balik dapatlah 40 ni tambah balik dekat sini 12,000. Inilah hasil daripada dekat sini. Jadilah dapat 52,000. Nampak beza dia? Untuk bank A 56,000. Untuk bank B 52,000 saja. Tapi tengok ansuran bulanan dia bila 52,000 dibahagi kepada 72 bulan sebab dia buat 6 tahun je. Dia punya hutang bulanan kita akan kena bayar atau Cikgu Vincent dia kena bayar 722. Tinggilah. Jadi dia ada pro and cons dia. Kalau bank A murah sikit tapi lama 9 tahun. Tapi kalau bank B mahal tapi selama 6 tahun saja. Jadi tengok membuat kesimpulan, tengok daripada buku kad ni, Encik Vincent harus memilih bank A. Kerana bank A kita tengok bagi tahu ni, faedah yang lebih rendah sebab kita bercakap tentang faedah. Pinjaman ni dia lebih rujuk pada faedah. Faedah lebih rendah berbanding bank B. Namun tempoh bayaran ni lama. Berlainan menyebabkan amount faedah yang dibayar adalah berbeza. Oleh itu, Encik Vincent juga boleh memilih bank B. Dia beritahu juga boleh memilih bank B. Kalau kamu nak tambah boleh sikit. Oleh itu, Encik Vincent boleh memilih bank B kerana tempoh bayarannya lebih, tempoh pembayaran ansuran adalah lebih, tempoh apa kita panggil? Adalah lebih singkat. So boleh dua-dua. Tapi nak bagi tahu dua-dua sebab apa? Kena justify lah. Kalau A ni dalam tempoh dia harga dia lebih rendah, ansuran bulanan dia lebih rendah. Tapi masa dia lebih lama. Tapi kalau B ni ansuran bulanan dia lebih tinggi. Tapi tempoh dia lebih sekejap. Tempoh 6 tahun. Okay, sampai kat sini dah habis dah. Cara pengiraan dia tu kalau pakai A sama dengan PRT. Better kalau banyak pengiraan macam ni pakailah A sama dengan P tambah PRT. Sorry. Okay. Ni cikgu sediakan slide tapi cikgu tak nak ambil masa lama sangat. Boleh je terus kat sini. So tengok apa yang telah kita pelajari. Dah habis dah apa yang kita belajar hari ni. Jadi ni cikgu buat konklusi untuk keseluruhan. Ingat tak dulu waktu dalam kelas dulu cikgu ada suruh kamu buat peta konsep macam ni kan? Tapi cikgu suruh satu page tu kamu tinggal kosong. Maksudnya kamu tulis and then untuk nota-nota tu tulis page yang seterusnya. Tapi cikgu ada ternampak ada juga student yang sambung kat bawah nota-nota dia. Jadi kamu buatlah yang baru kalau yang P tulis kat bawah tu. Kalau yang memang sekeping dekat dia punya buku nota tu tak diconteng lagi, memang ada dekat sini. Cikgu pernah suruh kamu salin kat sini. Jadi kamu sambung macam biasa. Okey. Ni cikgu buatlah konklusi sikit apa yang kita belajar sepanjang bab 3 daripada sebelum kita
balik raya. Lama dah kamu belajar ni. Kok kamu terlupa balik. Nanti tengoklah balik. Okey, tengok. Dalam bab 3 ni, kita belajar tentang simpanan dan pelaburan. Okey, pecah pada ini simpanan, ini pelaburan. Sebenarnya ada satu lagi, tambah dengan kredit dan hutang. Okey, so dia ada dua perkara yang kita belajar lah. Simpanan dan pelaburan, kredit dan hutang. Ini yang kamu belajar. Nampak banyak, tapi sikit je. Dua perkara saja. Okey, pecah pula. Tengok, pecah pada dua, simpanan, pelaburan. Simpanan ni ada apa? Ada 3 perkara. Akaun simpanan, kita tukar pen. Akaun simpanan, akaun simpanan tetap dan akaun semasa. Kena bezakan simpanan dengan simpanan tetap ni apa? Simpanan ni kamu nak masukkan biasa-biasa masukkan je lah. 50 bulan ni, bulan depan 100, tak kisah. Tapi bila simpanan tetap ni, kamu masukkan amount yang sama dalam tempoh yang tetap. Okey, akaun semasa ni lebih kepada dia nak berniaga. Dia akan ada satu term baru, ada satu term dalam akaun semasa ni, overdraft. Nanti kamu tengok balik, tu teori saja. Okey, bila kamu menyimpan ni dia ada faedah. Bukan hanya berhutang je ada faedah, simpan pun ada faedah. Ada keuntungan dia. Simpan faedah ni ada dua, faedah mudah dengan faedah compound. Faedah mudah apa formula dia? Tadi kamu sebut tadi. I sama dengan PRT. Ini faedah mudah dia. Untuk cari investment. Faedah compound pula, kamu nak cari I, sebelum kamu cari I, kamu kena cari MV dulu. Sebab dia punya I dia adalah MV tolak P. Review balik, tengok balik apa yang kamu dah belajar itu kalau I dah lupa. MV tolak P sama boleh bagi tahu tak MV formula dia apa? Apa formula MV? Cikgu terlupa sebab panjang. Okey. Cikgu sendiri yang cari. Kamu ni depan kamu ni ada buku teks ke tak ni? Okey. So MVP 1 tambah R per N NT. Okey, dekat sini mana cikgu bagi tahu mana cikgu nak tengok balik. Halim ada. Halim, ada 4 orang itu. Halim, Adib, Nazmi dengan Daniel. Okey, kamu kena hati-hati kat sini. Kamu tekan kalkulator ni dekat atas ni jangan tersalah. Bukan darab Kamu kena buat ni ada benda kat atas ni. Kamu kena tekan button ni. Untuk bawa benda tu kat atas ni. Adib, Nazmi, Halim dengan Daniel itu tak ada tersalah. Tengok balik cikgu tulis kat buku nota kamu. Okey, masuk pada faedah ni, faedah mudah, faedah compound. Dah habis kat sini. Kita pun tengok pada pelaburan. Okey, pelaburan ni ada 3. Saham, amanah saham dan hartanah. Okey, apa beza saham dengan amanah saham? Macam cikgu bagi tahu, amanah saham ni kita mengamanahkan pada seseorang ataupun pada company. Dia akan uruskan. Okey, sebab tu saham, amanah saham dengan hartanah. Okey, lepas tu pulangan atas pelaburan. Tengok nota ni tak lengkap. Kamu tengok, pulangan atas pelaburan, sewa dengan keuntungan modal. Cuba tengok, sewa dengan keuntungan modal ni yang mana satu? Kita ada belajar minggu lepas. Ingat tak? Tak ingat. Ke tengah cari lagi? Tak apa, cikgu bagi tahu sebab masa dah sikit dah. Pulangan atas pelaburan ni dia berbeza di setiap 3 ni. Kalau kamu ingat, kita nak cari ROI. Okay kan ROI? ROI, ingat tak ROI apa dia? Pulangan dia bahagi dengan modal awal. Tengok balik nanti. Modal awal. Tengok, ingat tak cikgu bagi tahu dekat atas ni ada bergantung kepada setiap berbeza ni. Tengok, kalau saham dia ada apa? Dia ada apa dia? Cikgu lupa dah. Kalau cikgu ingat kat sini ada share bonus. Kalau amanah saham ada share bonus. Ada tambah keuntungan modal. Dengan apa, ada satu lagi. Siapa ingat? Siapa ingat? Siapa ada tengah tengok buku nota sekarang? Ke dah lupa? Saya share dia. Apa dia? Sini ke? Bukan. Sini ke? Bukan. Sini ke? Bukan. Bukan. Saya. Share. Share. Okey, tengok kat sini. Betul. Terima kasih siapa yang bagi tahu tu. Betul, share. Nampak tak kat sini? Kat Wan ni. Wan ni kan nampak. Ni pelaburan saham. Okey, saham dia ada 2, dividen dengan keuntungan modal, amanah saham, dividen,
share bonus dengan keuntungan. Betul? Share. Okey. Dan hartanah ada sewa dan keuntungan modal. Tengok dalam buku teks dia tak bagi semua pun. Sebab tu kamu kadang-kadang tak boleh total merujuk pada ni. Dalam buku teks dia hanya bagi tahu sewa dengan keuntungan modal. Maknanya sewa dan keuntungan modal ni hanya pada hartanah sahaja. Dia tak bagi tahu untuk amanah saham dengan saham. Ini yang kita belajar. Lepas tu kita belajar juga strategi pemurataan saham. Kalau bulan ni dia bagi sikit, bulan depan dia bagi sikit, bulan seterusnya dia bagi sikit. Tengok pada strategi pemurataan saham. Kat sini kita belajar. And then minggu ni kita belajar kredit dan hutang. Okey, pecah pada dua. Kat sini kredit dan hutang. Ni kredit yang kita belajar kelas yang lepas, ramai tak hantar tugasan. Sedih cikgu. Cikgu saja je tak remind. Rupanya bila cikgu tak remind, 5 orang je hantar tugasan. Jadi cikgu sikitnya yang hantar tugasan tu kan. Jadi yang hantar tu terima kasih, yang tak hantar tu next time kamu hantar ya, jangan tak hantar. Sebab cikgu tengok, cikgu tanda tau. Okay, so ini kad kredit, kamu belajar minggu kelas yang lepas. Okay, macam mana kita pengiraan dia, tak ada formula sangat kalau tak silap cikgu. Kad kredit tak ada formula. Okay, lepas tu hutang. Kelas hari ni kita belajar tentang hutang iaitu berkaitan dengan pinjaman. Yang mana pinjaman ni akan ada faedah. Ada 2, faedah sama rata dengan faedah atas baki. Apa formula hari ni yang kita belajar? Formula dia adalah A sama dengan P tambah PRT. Okey, terima kasih. So ini yang formula kita belajar. Jadi inilah kesimpulan untuk apa yang kamu dah belajar untuk bab 3.